Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selangor Menteri Besar in Waiting, Isham Jalil, berkata Ahmad Zahid Hamidi ialah timbalan Perdana Menteri UMNO dan bukan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi orang lain tidak ada hak menyentuh ataupun komen tentang pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Hanya UMNO saja yang boleh komen. Ini kerana jawatan timbalan Perdana Menteri ialah personal di antara Anwar dengan Zahid dan tak terlibatkan orang lain. Kalau nak ikut, betul juga kata Isham tu. Sebab jawatan timbalan Perdana Menteri tidak ada di dalam perlembagaan. Perlembagaan hanya menyebut Perdana Menteri dan Kabinet. Pada tahun 2003, apabila Abdullah Badawi ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia tak lantik timbalan Perdana Menteri. Dia tak mahu timbalan Perdana Menteri. Jadi, kalau tak mahu timbalan Perdana Menteri pun boleh. Kalau nak 5 timbalan Perdana Menteri pun boleh. Oleh kerana jawatan timbalan Perdana Menteri tak sebut di dalam perlembagaan. Apabila Pak Lah ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia buat keputusan dia tak mahu seorang timbalan Perdana Menteri. 2 bulan kemudian, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, melantik Najib sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi pelantikan Najib sebagai timbalan Perdana Menteri dibuat oleh Mahathir dan bukan oleh Pak Lah. Mahathir umum timbalan Perdana Menteri kepada Pak Lah ialah Najib Tun Razak. Esokkan hari, 24 jam kemudian, barulah Pak Lah umum yang Najib ialah timbalan Perdana Menteri. Jadi pelantikan tu was done by Mahathir, bukan by Pak Lah. Dan Pak Lah umum pelantikan Najib tu 24 jam kemudian, esokkan hari baru Pak Lah umum. Tapi semasa tu satu Malaysia dah tahu yang Najib ni sudah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan malam tu barulah Pak Lah terpaksa umum, sebab boleh dikatakan satu negara dah tahu Najib ni timbalan Perdana Menteri baru. So isu timbalan Perdana Menteri ni ialah personal. Ini tidak di bawah perlembagaan dan orang lain tak boleh sentuh isu ni. Jadi apa Isham Jalil cakap ni sikit sebanyak betul lah. Maknanya pelantikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri ialah personal arrangement di antara Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Bermaknanya, Zahid dan Anwar buat deal. Sekira Zahid sokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri, bermaknanya Barisan Nasional dan Zahid ni bagi pihak 30 ahli parlimen, on behalf of 30 ahli parlimen, Zahid menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan balasannya, the reward, ialah Anwar akan lantik Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Itu personal. So, benda ni tak berkait dengan perlembagaan. It's not part of the constitution. It's a personal arrangement di antara Anwar dengan Zahid. Dan oleh kerana Zahid mendapat mandate dari 30 ahli parlimen Barisan Nasional, termasuk dalam tu 26 ahli parlimen UMNO, bermaknanya Zahid pegang mandate bagi pihak 30 ahli parlimen. Dan Zahid menyokong Anwar jadi Perdana Menteri on behalf bagi pihak 30 ahli parlimen. Bermaknanya undi Zahid ialah 30 undi. Walaupun dia seorang, tapi dia ada 30 undi. So, dengan 30 undi yang Zahid memiliki dalam tangan dia, maka dia sokong Anwar jadi Perdana Menteri dan Anwar pula lantik dia jadi timbalan Perdana Menteri.
Jadi ada orang kata tak sepatut dibuat oleh kerana Zaid ni ada kes mahkamah lah, inilah itu. Itu tak timbul. Sebab pelantikan Zaid ni bukanlah macam pelantikan Perdana Menteri ataupun ahli kabinet di mana di bawah perlembagaan benda ni wajib dibuat. Pelantikan Timbalan Perdana Menteri tak wajib. You don't need to have a Timbalan Perdana Menteri, ataupun macam saya kata nak 5 pun tak apa, 5 Deputy Prime Minister pun boleh. Jadi pelantikan Zaid ni is ialah off the record lah, luar pada perlembagaan. So bermaknanya apa Anwar nak buat tu dia boleh buat lah. Anwar tak langgar undang-undang kalau nak ikut. Kalau kita kata seorang ahli kabinet ke, seorang Perdana Menteri ke, tak sepatutnya yang ada kes rasuah. Tapi jawatan Timbalan Perdana Menteri ni tak sebut dalam perlembagaan. So Anwar boleh buat apa saja dia suka lah. Dia tak tertakluk kepada undang-undang ke, peraturan ke, apa. So isu Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, macam Isham Jalil cakap, orang lain tak ada hak nak sebut isu ni, tak untuk sentuh isu ni. Jadi benda ni is up to UMNO. Dan oleh kerana UMNO telah beri mandate sepenuh, full mandate kepada Zaid untuk dia buat apa dia suka. Maknanya Zaid boleh buat apa dia suka on behalf of UMNO. UMNO tidak ada, maknanya has no say. UMNO tidak ada suara di dalam apa Zaid buat. Zaid boleh buat apa dia nak. Tak ada orang, kalau macam Anwar Musa ke, Tajuddin Rahman ke, Khairi Jamaluddin ke, kalau dia orang protes, maka tindakan disiplin boleh ambil terhadap mereka dan mereka boleh ditendang keluar dari parti. Sebab Zaid has got full mandate, absolute mandate dari parti. Dan apa yang Zaid buat ni, di antara dia dengan Anwar, parti pun tak boleh sentuh. Jadi orang di luar parti tu lebih lagi lah tak boleh nak sentuh, tak boleh nak bersuara tentang isu ini. So Menteri Besar Selangor in waiting tadi, Isham Jalil kata, you shut up, okay, fuck off, you jangan sentuh isu ni, you tidak ada hak. Sebab Zaid ni bukan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dia Timbalan Perdana Menteri UMNO, dan dia jadi Timbalan Perdana Menteri personal di antara dia dengan Anwar, personal arrangement, tak berkait dengan undang-undang ataupun perlembagaan. Dan jawatan tu telah dipersetujui oleh UMNO kerana UMNO beri full mandate, dictatorial powers kepada Zaid untuk dia nak buat apa saja dia suka. Parti pun tak boleh nak bantah. Lebih-lebih lagi orang luar parti, tak kena mengena dengan parti, lebih lagi tak boleh bantah. They just shut the fuck up. Itu Isham Jalil bagi tahu kita lah. Okay, and Isham Jalil juga kata lebih baik orang Perikatan Nasional ni tumpu kepada masalah mereka. Jangan masuk campur masalah UMNO. Isu Timbalan Perdana Menteri ni is UMNO's internal matter. It's nothing to do with the outside, orang yang di luar UMNO, outside people. And lebih baik Perikatan Nasional ni lebih tumpu kepada masalah mereka, oleh kerana ramai pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional tidak lama lagi akan menyertai grup kluster Mahkamah 2.0. According to Isham Jalil, akan wujud tidak lama lagi kluster Mahkamah 2.0, di mana ramai pemimpin parti, ahli parlimen dari Perikatan Nasional akan ditangkap dan di-charge dengan kesalahan rasuah, iaitu mereka telah mengguna duit curi, duit rasuah, duit rakyat untuk merasuah pengundi. Oleh kerana itulah Perikatan Nasional menang 74 kerusi parlimen banding dengan UMNO hanya 26 sahaja. Dan walaupun UMNO belanja 1 bilion
dia orang masih menang hanya 26 kerusi sahaja banding dengan Perikatan yang menang sampai 74 kerusi. Kalau Perikatan lah menang sampai 74 kerusi banding dengan UMNO yang menang hanya 26, walaupun UMNO belanja 1 bilion, ini bermakna Perikatan sudah tentu belanja lebih dari 1 bilion. Kalau tidak, takkanlah UMNO belanja 1 bilion, UMNO menang hanya 26 kerusi, dan Perikatan boleh menang sampai 74 kerusi. Kalau tak, sebab Perikatan belanja lebih dari UMNO, iaitu lebih dari 1 bilion. Dan mengikut anggaran UMNO, Perikatan telah belanja 4.5 bilion ringgit. Kerana itulah Perikatan menang 74, UMNO hanya menang 26. Kerana yang Perikatan belanja ni jauh lebih banyak banding dengan UMNO atau Barisan. So lebih baik orang Perikatan tumpu kepada masalah mereka, iaitu tidak lama lagi akan wujud court cluster mahkamah 2.0. Dan ini kerana mereka telah rompak duit rakyat dan belanja untuk pilihan raya. So, secara tak langsung, nombor 1, Hisham mengakui yang memang ada court cluster 1.0. Kalau ada court cluster 2.0, maknanya mestilah ada court cluster 1.0, iaitu yang melibatkan orang UMNO dan orang Barisan. Itu the first confession, pengakuan yang pertama yang Menteri Besar Selangor in waiting telah buat. Yang kedua, yang mungkin lebih damaging lah, lebih teruk lagi, ialah UMNO kalah di tempat Melayu. That means in Malay constituencies, di kawasan bukan Melayu, dia orang tak kalah. Pakatan menang banyak kerusi, tapi kerusi yang Pakatan menang tu kebanyakan di kawasan bukan Melayu. Tempat yang mereka kalah teruk, UMNO dan Barisan kalah teruk di tempat Melayu. Bermaknanya secara tak langsung lah, boleh dikatakan pengundi-pengundi yang terima rasuah ialah orang Melayu. Bukan orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu ni, dia orang tak terima rasuah sebab dia orang taat kepada Pakatan. Dia orang taat kepada DAP, pengundi Cina, pengundi India. DAP pun mengaku yang 80% India sokong DAP dan Pakatan, 97% Cina juga sokong DAP dan Pakatan. Bermaknanya undi bukan Melayu solid. Undi Cina, undi India, dan juga undi suku kaum, terutama sekali orang Kristian dari Sabah Sarawak. Dia orang solid. Dia orang memang tak akan sokong UMNO, Barisan ataupun Perikatan pun. Tak banyak dia orang boleh menang di kawasan suku kaum Sabah Sarawak yang beragama Kristian. Dia orang memang tidak akan sokong Perikatan ataupun Barisan. Dia orang hardcore, GPS, GRS dan sebagainya, yang hari ni duduk dalam kerajaan bersama dengan Pakatan. So they boleh dianggap sebagai government supporters lah, government hari ni. So yang tidak menyokong government Pakatan, gabungan Sabah Sarawak dan sebagainya, yang tak sokong ialah orang Melayu. Dan orang Melayu ni sokong Perikatan, iaitu PAS dan Bersatu. So kalau kita kata pengundi dibeli dan UMNO kalah teruk, UMNO menang hanya 26 kerusi di dalam pilihan raya baru ni oleh kerana pengundi telah dibeli, bermaksudnya orang Melayu. So gambaran yang diberi oleh Barisan dan UMNO, orang macam Lokman Adam, Hisham Jalil, even Ahmad Zaid Hamidi, bila dia kata ni pengundi dibeli, pengundi banyak terima rasuah, ialah pengundi Melayu.
So secara tak langsung, orang UMNO ni, orang barisan ni, secara tak langsung mereka tuduh orang Melayu sebagai dirasuah untuk tidak undi untuk UMNO. This is very serious. Bermaknanya gambaran yang diberi ni, orang bukan Melayu ni, dia orang ni, they are honest. Orang bukan Melayu ni susah dibeli, susah dirasuah. Yang dirasuah baru ni di dalam PRU 15 ialah orang Melayu. So this is giving a very bad image kepada orang Melayu. Bermaknanya orang Melayu ni tidak amanah. Orang Melayu ni kuat rasuah. Orang Melayu ni boleh dibeli dan mereka akan undi untuk sesiapa yang bagi mereka duit. Dan oleh kerana mengikut tuduhan mereka lah, oleh kerana UMNO hanya keluar 1 bilion dan Perikatan keluar 4.5 bilion, maka kerana Perikatan bagi lebih banyak duit kepada pengundi, walaupun pengundi ambil duit dari UMNO, pengundi ambil duit dari Barisan Nasional, tapi kerana Perikatan beri lebih banyak duit, maka dia orang terima duit UMNO, dia orang terima duit Perikatan. Oleh kerana Perikatan ni bagi lebih, dia undi untuk Perikatan walaupun dia terima rasuah dari UMNO. Saya rasa tuduhan itu is no good. Bermaknanya malulah kalau kita ni orang Melayu, kita tuduh Melayu ni tak amanah, kita tuduh Melayu ni kuat rasuah, dan kita kata orang Melayu ni mudah dibeli, dan telah pun dibeli. Oleh kerana itulah UMNO kalah teruk di dalam pilihan raya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.